Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar kamu semua? Hari Sabtu yang indah ini, tiba-tiba kita dikejutkan dengan pemergian Tun Mahathir Mohamad. Beliau yang telah bekerja keras untuk Malaysia sebagai seorang negarawan dan juga legenda dalam Malaysia, tiba-tiba mengumumkan pemergian. Sebelum kita teruskan isu yang sedih pada pagi ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara, kita teruskan pada ulasan kali ini. Sudah bertahun-tahun kita menggesa supaya Tun Dr. Mahathir Mohamad mengundurkan diri daripada dunia politik bagi memberikan ruang kepada beliau untuk berehat dan untuk menikmati saat-saat waktu-waktu senjanya. Namun demikian, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkeras dan sudah banyak kali buat U-turn, tarik tali. Sebentar nak berehat, sebentar nak bersara, sebentar lagi dipaksa, sebentar lagi umum bertanding semula. Baru-baru ini dalam PRU 15, beliau telah pun kalah teruk di Parlimen Langkawi apabila beliau tidak pun menang wang deposit dalam pilihan raya tersebut. Ini menunjukkan bahawa Tun Mahathir Mohamad memang tidak relevan lagi dan perlunya beliau berehat, tidak lagi sibuk di dalam dunia politik. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan, mohon kiranya Anda tinggalkan komen kamu tentang isu dan juga ulasan pada pagi ini, yaitu Tun Mahathir Mohamad umum secara sah letak jawatan sebagai pengerusi pejuang. Apakah Anda juga sependapat dengan saya bahawa ini tindakan yang tepat, ini tindakan yang sepatutnya sudah lama diambil oleh Tun Mahathir Mohamad? Saya secara pribadi amat mengagumi beliau sebagai negarawan ulung di negara ini, bahkan tidak keterlaluan jika kita katakan beliau adalah pejuang ataupun beliau adalah negarawan yang ulung bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Sudah waktunya untuk beliau menarik diri, untuk beliau berehat. Tinggalkan komen kamu untuk isu pada kali ini. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai pengerusi pejuang. Aktivis keselamatan jalan raya Londo Zawawi yang juga merupakan calon pejuang di Tanjung Karang pada pilihan raya umum ke-15 mengesahkan perkara itu. Beliau berkata, memang betul dia beritahu kami Rabu lepas, katanya. Ketika ditanya sebab peletakan jawatan ahli politik veteran berusia 97 tahun itu, Londo memberitahu Malaysia kini dia tidak tahu mengenai sebab-sebabnya. Kami tidak tahu, kami menghormati keputusannya, tambahnya lagi. Pejuang mencatatkan prestasi terburuk pada PRU lalu apabila seramai 67 calon yang dipertaruhkan hilang wang deposit termasuk Mahathir dan anaknya Mukriz. Bekas Perdana Menteri itu mengalami kekalahan teruk di Langkawi dengan menduduki tangga atau tempat keempat dalam pertandingan 5 penjuru. Mukriz turut mengalami nasib yang sama apabila tewas di Jerlun, kerusi yang disandangnya sejak 2018 selepas Perikatan Nasional memenangi kerusi itu dengan majoriti 20,456 undi pada 19 November lalu. Ini adalah kali kedua pejuang kehilangan semua depositnya sejak pilihan raya negeri Johor yang diadakan pada Mac. Pada masa itu, parti itu meletakkan seramai 42 calon untuk bertanding di kerusi Dun, Johor. PRU 15 juga menyaksikan kesemua 33 calon Dun pejuang kehilangan wang deposit mereka. Secara keseluruhan, parti itu tewas di 100 kerusi dan hilang wang deposit. Rakan dalam gabungan Tanah Air GTA Berjasa Putra dan Iman juga menyaksikan semua calon parlimen dan negeri hilang wang deposit mereka. Berhubung peletakan jawatan Mahathir, wakil daripada parti itu berkata, pejuang akan membuat kenyataan rasmi mengenai perkara itu tidak lama lagi. Penganalisis berpendapat, kehadiran pejuang dalam lanskap politik kini sebagai tidak relevan dengan kebangkitan Perikatan Nasional yang kini membawa naratif politik Melayu Islam.
Perikatan Nasional memenangi 74 kerusi secara keseluruhan, sekaligus menunjukkan kemerosotan sokongan orang Melayu kepada UMNO dan BN. PRU lalu juga menunjukkan peralihan sokongan pengundi kepada PAS dan Bersatu. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri ulasan pada pagi ini, mohon kiranya Anda dulu meninggalkan komen berkaitan dengan isu pejuang dan juga isu Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah lama berjuang. Sejak tahun 1980 lagi, beliau sudah menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Kita tidak dapat nafikan, beliau membawa banyak kemajuan kepada negara kita Malaysia. Beliau membawa banyak perubahan, bahkan membawa transformasi yang luar biasa kepada Malaysia. Namun demikian, kita juga tidak dapat menafikan bahawa usia Tun Dr. Mahathir Mohamad memang sudah tidak mengizinkan lagi. Ketika pilihan raya baru-baru di Parlimen Langkawi, kita memang dapat perhatikan kelemahan fizikal Tun Mahathir Mohamad memang membawa ataupun mengehadkan, membatasi kempen beliau. Mungkinkah itu adalah penyebab utama beliau kalah teruk di Parlimen Langkawi sehingga hilang deposit? Kalau kamu setuju dengan perkara itu, kamu tinggalkan juga komen kamu tentang hal itu. Walau bagaimanapun secara pribadi bagi saya, mungkin ada juga yang mengundi di Langkawi karena kita dengar dan kita lihat dalam komen-komen di dalam channel saya, mereka menulis salah satu sebab mereka tidak mengundi Tun Dr. Mahathir Mohamad, mereka sengaja mau supaya Tun Mahathir Mohamad kalah, supaya Tun Mahathir benar-benar mempunyai ruang untuk berehat. Mereka risau kalau dia menang lagi dengan usia 97 ditambah lagi 5 tahun sebagai ahli parlimen, bermaksud Tun Mahathir Mohamad ketika itu berusia 103 tahun, 102 tahun. Kalau dia 102 tahun, mampukah lagi dia bergerak, mampukah lagi dia bekerja, mampukah lagi untuk dia berehat. Oleh sebab itulah orang kata lebih baiklah Tun Mahathir kalah supaya dia mampu berehat, supaya dia mampu untuk mengambil masa mendekati Tuhan, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, penganalisis politik juga mengatakan bahawa dengan kemunculan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan adanya Barisan Nasional dalam lanskap politik Malaysia, sebenarnya parti gabungan GTA ataupun GTA ini sudah tidak relevan lagi karena terlalu banyak sudah parti Melayu Islam yang ada di Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.